sampaikan. Tuan-tuan, saya nak memperkenalkan hari ni kita punya guru kita. Tak lain tak bukan, orang kuat mainmengaji.com, Ustaz Adam, ataupun nama sebenar beliau Ustaz Muhammad Syarifuddin bin Muhammad Azizi. Alhamdulillah. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Ustaz hari ni sihat. Baik tuan-tuan. Alhamdulillah. Jadi kita punya seminar ni tuan-tuan. Kita kepada yang dah daftar, kita ada sediakan e-book. Yang mana tuan-tuan, insya-Allah kalau tuan-tuan print out e-book tersebut, lagi cantik. Maksudnya e-book tersebut tuan-tuan boleh terus tulis nota. Jadi insya-Allah tuan-tuan. Jadi tanpa melengahkan masa, kita nak terus hari ni tuan-tuan. Semua kepada yang dah ready, sila tulis jom Ustaz. Insya-Allah kita nak mempersilakan, kita nak jemput bagi memberkati kita punya majlis pada pagi ini insya-Allah. Saya nak insya-Allah bagi memberkati kita punya majlis pada pagi ini, saya nak menjemput Ustaz Adam untuk memimpin bacaan doa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati majlis kita pada pagi ini insya-Allah. Falyatafaddal mashkura. Engkau Ustaz? Tak apa. Doa Melayu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ya Allah, ya Tuhan kami, Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Kerana pada pagi yang barakah ini ya Allah, pada pagi yang mulia ini ya Allah, kami masih lagi diberi peluang, masih lagi diberi kesempatan ya Allah untuk berada di dalam satu majlis yang diberkati oleh Engkau ya Allah, yakni majlis ilmu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami menumpang dengan keberkatan majlis ilmu pada pagi yang barakah ini ya Allah. Engkau lapangkanlah dada kami ya Allah untuk terima segala ilmu Al-Quran ya Allah. Ya Allah, Engkau permudahkanlah segala urusan kami pada hari ini ya Allah. Ya Allah, kami menumpang juga dengan keberkatan majlis ilmu pada pagi ini ya Allah. Engkau kurniakanlah kepada kami, berikanlah kepada kami lidah, lisan yang fasih, yang lancar dalam membaca Al-Quranul Karim ya Allah, yakni kalam-kalam suci Engkau ya Allah. Ya Allah, permudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami ya Rahman. Permudahkanlah segala urusan kami ya Rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat doa yang dilafazkan oleh Ustaz Adam. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan, Ustaz Adam adalah salah seorang tenaga pengajar mainmengaji.com. Beliau sangatlah disegani di kalangan para guru-guru. Jadi tuan-tuan, insya-Allah hari ini kita berpeluang untuk ambil ilmu daripada beliau. Insya-Allah kita sama-sama jangan lepaskan peluang. Pastikan tuan-tuan pagi ni kita spend time dengan Ustaz Adam untuk kita ambil seberapa banyak ilmu daripada beliau insya-Allah. Ada beberapa pertanyaan ataupun persoalan, insya-Allah kita akan buka. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita untuk kita punya seminar pada pagi ni insya-Allah tuan-tuan, kita akan berjalan santai. Santai. Maksudnya macam mana? Maksudnya tuan-tuan, bukan Ustaz Adam akan cakap lepas ni dia akan bagi talk sampai habis, tidak. Dia akan ada masa untuk rehat dan kita akan buka untuk soalan tuan-tuan. Sila sediakan buku catatan
untuk ambil ilmu daripada beliau dan juga tulis soalan yang akan saya berikan insya-Allah di waktu rehat nantilah. Kita akan ada rehat sebanyak 2 kali ya Ustaz, insya-Allah. Okey, akan ada 2 soalan. Okey, insya-Allah kita akan sediakan hadiah istimewa buat anda semua yang bersama dengan kita pada pagi ini insya-Allah. Baik. Jadi tanpa melengahkan masa, insya-Allah kita nak buka soalan dulu untuk Ustaz Adam. Okey, sebelum kita bagi soalan kat tuan-tuan, kita tanya dulu Ustaz Adam. Okey, insya-Allah Ustaz Adam. Jadi pagi ni kita nak bicarakan tentang makhraj huruf tau. Kita nak bicarakan tentang makhraj huruf lidah. Okey. Jadi yang pertama tuan-tuan, kami ni saya dan juga para penonton semua kita nak tahu apa itu makhraj untuk Ustaz. Apa itu makhraj? Okey, dia datang daripada perkataan apa? Kemudian kenapa huruf lidah? Adakah sebutan huruf-huruf Al-Quran ni Ustaz ada datang daripada bahagian mulut yang lain selain lidah? Okey, jadi insya-Allah kita nak minta penerangan lebih lanjut daripada Ustaz Adam. Okey, tuan-tuan, semua get ready. Insya-Allah saya tidak jebu-jebu mempersilakan Ustaz Adam untuk berikan penerangan berkaitan dengan soalan yang diajukan. InsyaAllah falyatafaddal mashkura. Alhamdulillah. Awal dapat soalan. Bukan satu tapi 2. Okey, alhamdulillah sahabat Quran yang saya muliakan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Tu dia. Okey, baik sahabat Al-Quran yang saya muliakan kerana Allah. So, 2 soalan yang diajukan oleh Al-Fadil Ustaz Syazwan. Okey, baik. Soalannya yang pertama berkenaan makhraj huruf dan soalan kedua berkenaan adakah bahagian-bahagian lain selain lidah. Baik, sahabat Al-Quran yang saya muliakan. Sebelum tu kita santai-santai sahabat Quran, pastikan anda sediakan nota, anda sediakan buku untuk catatan insya-Allah. Baik. Soalan yang pertama yang diajukan oleh Ustaz Syazwan, makhraj. Apa maksud makhraj? Sahabat Quran, maksud makhraj adalah berkenaan kata asal dia adalah kharaja. Kata asalnya adalah kharaja. Apa maksudnya? Keluar. Baik. So, menurut ulama, makhraj ialah tempat menahan atau menyekat udara ketika bunyi huruf dilafazkan. Sahabat Al-Quran yang saya muliakan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, mudah bicara, makhrajnya apa dia? Makhrajnya adalah tempat kita lahirkan huruf, tempat kita keluarkan huruf. So untuk makluman anda, 29 huruf hijaiyah, semua mereka ni ada tempat-tempat lahirnya huruf. Dekat mana? So kita akan bahaskan sekejap lagi. Baik, sahabat Quran, soalan yang kedua, terus masuk pada soalan kedua. Soalan kedua berkenaan dengan adakah selain makhraj lidah ada benda lain ke? Ada tempat lain ke? So banyak tempat sahabat Quran. Untuk makluman anda, sebenarnya bukan makhraj huruf bukan semata-mata lahir daripada lidah. Banyak lagi tempat dia lahir. Kat mana? Ada, okey, kalau tengok ada kat sini lidah. Untuk hari ni kita akan fokuskan pada lidah. Okey, seterusnya bibir mulut. Okey, anda boleh tengok dekat slideshow. Okey, bibir mulut ada 4 huruf. Nanti kita akan tengok bibir mulut tak masuk lah. Lidah saja. Okey, minta maaf. Hari ni kita fokus lidah saja. Minta maaf. Okey, seterusnya hidung. Hidung ada 2 huruf. Kemudian kita akan buat sembilan nanti kita akan buat rongga mulut. Rongga mulut ada, rongga kerongkong pun ada. Okey, seterusnya yang terakhir Allahu Akbar. Okey, kerongkong. Alhamdulillah. So ini adalah makhraj yang kita ada terdapatnya pada huruf-huruf hijaiyah, 29 huruf hijaiyah. So inilah dia 5 rongga ataupun 5 tempat keluar makhraj huruf. Sahabat Quran, setakat ni dapat sesuatu tak? Apa itu makhraj huruf? Tempat keluarnya huruf. Makhraj huruf ada berapa bahagian? Ada 5. Yang pertama lidah, bibir mulut, hidung, rongga mulut dan rongga kerongkong. Boleh sahabat Quran? Okey, seterusnya sahabat Quran, kita nak tengok sedikit berkenaan dengan terus masuk ke mana? Boleh terus ke slide. Boleh terus ke slide minta maaf ambil part moderator pula. Okey, baik sahabat Quran saya muliakan kerana Allah. Okey, hari ni kita akan fokus sahaja kepada lidah sahaja sahabat Quran. Okey, rongga-rongga yang lain kita masuk nanti. Okey, kita akan fokus kemudian. Okey, baik.
So, lidah. Untuk makluman anda, lidah ada 4 bahagian. Okay, sahabat Quran, lidah ada berapa bahagian? Ada 4 bahagian. Bahagian yang pertama, hujung lidah, tepi lidah, tengah lidah, pangkal lidah. Okay, so lidah ni ada berapa? Ada 4 bahagian. Setiap bahagian ini ada pecahan-pecahannya lagi. Hujung lidah ada 6, tepi lidah ada 1, tengah lidah ada 1, pangkal lidah ada 2 tempat. So dekat sini sahabat Al-Quran akan nanti kita akan belajar, kita akan kupaskan berkenaan dengan hujung lidah sahaja untuk hari ini insya-Allah. So, untuk makluman anda sahabat Quran, saya fokuskan sekali lagi, kita ulang balik sekali lagi. Lidah ada 4 bahagian. Setiap bahagian ini ada pecahannya lagi. Okey sahabat Quran. Jom kita tengok hujung lidah yang pertama sahabat Quran. Okey. Inilah dia. Minta maaf sahabat Quran. Ketak maknanya ni. Okey, Ustaz Wan jangan gelak kat saya. Okey, baik sahabat Quran. So, ini adalah makhraj kalau anda tengok dekat e-book anda. Okey, mereka ada e-book kan? Ya. Daripada e-book kan? Okay, alhamdulillah. Yang daftar saja ada e-book. Yang tak daftar kena daftar baru dapat e-book. Betul. Okey. Baik, siapa yang tak ada e-book, siapa nak dapatkan e-book kena daftar dengan Ustaz Din. Ustaz Din akan bantu dapatkan e-book. Baik, so sahabat Quran, ini adalah berkenaan dengan bahagian-bahagian tadi yang saya kata tadi kan. Setiap bahagian lidah ada 4 bahagian. Setiap bahagian 4 bahagian tu ada pecahan dia. Okey, terbahagi kepada 10 bahagian. Tengok pangkal lidah ada 2. Okey, pangkal lidah ada 2 bahagian, tengah lidah ada 1 bahagian, tepi lidah ada 1 bahagian. Lidah, hujung lidah tu ada berapa? Hujung lidah ada 6 bahagian. Semua dicampur-campur tolak tambah dapat 10 bahagian kesemuanya. Okey, alhamdulillah. Boleh sahabat Quran. Baik, seterusnya sahabat Quran. Yang ni kita akan go through sahaja nah. Ini untuk info tambahan saja nah. Yang ini info tambahan sahaja. Jom kita fokus terus kepada bahagian lidah yang pertama. Boleh sahabat Ustaz Wan? Boleh ya, silakan. Boleh, silakan insya-Allah. Rasa excited ni. Tak mengapa. Okey, insya-Allah. Alhamdulillah. Ramai nak ambil manfaat insya-Allah. Alhamdulillah. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik sahabat Quran, terima kasih yang mana daftar, yang mana belum daftar tak ada masalah, boleh dapatkan e-book kemudian insya-Allah. Yang mana baru sampai, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Jangan lupa tekan button share untuk sebarkan manfaat. Baik sahabat Quran, yang ni bahagian pertama kita akan fokus pada hari ini. Baik. Tenangkan diri, tenangkan minda, ambil pensel, ambil pen, ambil buku nota, kita akan masuk satu persatu. Baik, sahabat Al-Quran yang saya muliakan, kerana Allah Subhanahu wa taala, makhraj huruf bahagian lidah, kita fokus pada hujung lidah dahulu. Baik. Huruf ta, dal dengan to. Kita akan fokus satu-satu nah sahabat Quran. So, huruf yang pertama kita akan fokus pada hari ini adalah huruf ta. Baik, sahabat Al-Quran, huruf ta macam mana nak kenal? Saya suka dengan sahabat Quran bila mana kita nak tahu huruf hijaiyah tersebut, kita kena kenal dahulu macam mana bentuk dia, ada berapa titik dia, macam mana nak sebutnya. Sahabat Quran, tak kenal maka tak cinta. Kan? So, huruf ta kita kenal dahulu bentuk dia lagu mana, fizikalnya. Dia ada satu kapal. Okey, dia ada satu kapal, ada 2 titik atas kapal itu. Yang inilah bentuknya huruf ta. Okey, huruf ta. Baik, nama dalam tulisan Rumi dia adalah T-A, ta. Okey, T-A, ta. Baik, sahabat Quran, pangkal huruf ta adalah huruf T. Okey, pangkal huruf ta adalah huruf T. Kenapa pangkal huruf ni kita kena mention sahabat Quran? Kenapa pangkal huruf ni kita kena highlightkan? Sebab nak zahirkan sesuatu huruf kena ada awal hurufnya. Nampak tak sahabat Quran? So, pangkal huruf ni sangat penting bila mana kita nak letak baris nanti. Kemudian kita nak matikan hurufnya, kita nak matikan macam mana kalau tak ada pangkal huruf. So, ini pentingnya pangkal huruf yang kita mention, yang kita highlightkan. Okey, sahabat Quran. Seterusnya. Okey, laju sangat ke? Okey, tenang. Laju sangat. Banyak masalah insya-Allah. Banyak masalah. Okey. Baik, sahabat Quran. Okey, seterusnya selesai pangkal huruf, kemudian kita akan masuk tentang kharaja huruf ta, makhraj huruf ta. Okey, tempat keluar huruf ta di mana? Dekat hujung lidah. Hujung lidah pergi mana?
Okey, sahabat Quran. Hujung lidah untuk huruf ta dia akan pergi dekat belakang gigi atas. Sahabat Quran, cuba anda letak T. Cuba anda sebut T. Nampak? Dia akan hujung lidah pergi ke atas. Sambil sebut ta. Okey, cuba sebut ta. Sahabat Quran, kita buat sambil kita belajar, sambil kita buat praktikal boleh Okey, baik, alhamdulillah. Laju ke? Dia kata laju. Dia kata laju. Tenang baik Ustaz. Oh, banyak. Kena tenang lagi ni. Tenang. Okey, baik. Semua boleh guna apa? Okey, baik. Sebab Al-Quran. Okey. So, makhraj huruf yang tepat untuk huruf ta adalah di hujung lidah yang pergi dekat gigi belakang. Okey, gigi belakang belah atas. Kalau anda tengok dekat gambar rajah dekat bawah tu, ada kita highlightkan warna biru. Nampak tak gigi taring tu? Okey, belakang lidah tu nampak ada warna biru tu. Kalau anda perasan warna biru, itulah dia tempat keluar. Okey, itulah dia makhraj yang kita bahaskan tadi, makhraj huruf ta. Okey, alhamdulillah. Minta maaf, relax sikit lah. Okey, boleh. Ketak sebenarnya, ketak. Jarang bagi seminar. Selalu bagi moderator je. Boleh pantun-pantun ni. Jadi ahli panel tak boleh nak pantun. Kita kurang. Tak boleh fikir lah. Okey, baik, sahabat Al-Quran. Okey, huruf ta. Okey, ingat balik. Huruf ta, hujung lidah pergi ke gigi belakang. Dah dapat dah sahabat Quran. Okey, sambil kita training, sambil kita belajar, sambil kita praktis sama-sama, insya-Allah. Boleh? Baik. Sahabat Al-Quran, jom kita masuk ke slide yang seterusnya. Ya. Mengah kerja. Okey, baik, terima kasih sahabat. Okey, seterusnya sahabat Quran. Okey. Okey. Okey, baik sahabat Quran. Boleh? Kita nak masuk ke slide yang seterusnya, insya-Allah. Okey, saya tenang ni, saya tenang. Okey, baik. Alhamdulillah. Baik sahabat Quran, sekarang ni kita dah masuk kepada bacaan sukun untuk huruf ta. Sahabat Al-Quran yang saya muliakan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ini pentingnya berkenaan dengan pangkal huruf tadi. Kan? So saya dah masuk tentang kepentingan kelebihan untuk huruf pangkal huruf setiap huruf hijaiyah. So ini salah satu kepentingannya bila mana dia masuk tentang bacaan sukun. Okey, bacaan sukun sahabat Al-Quran. Contoh yang kita bagi dekat anda di hadapan anda sekarang ni adalah huruf ya yang berbaris atas. Okey, dia akan menghasilkan bunyi YA. Kalau anda tengok nombor 1 ni, ya baris atas bunyinya YA. Ya bunyinya ya. Okey, bila mana digabungkan, bila mana dia bertemu, dia berjumpa dengan huruf ta mati, ta yang ada tanda sukun. Okey, ta yang ada tanda sukun. Macam mana nak zahirkan huruf ni? So kita gunakanlah pangkal hurufnya tadi. Pangkal hurufnya apa dia? Huruf T. Tengok, ambil pangkal huruf ta adalah huruf T. So jadilah dia ejaan YAT. Okey, YAT. Yat. Baik, sahabat Al-Quran yang saya muliakan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk highlight dekat sini, bila mana melibatkan huruf ta sukun, ta mati, dia ada satu sifat yang mana anda kena keluarkan sedikit angin. Orang panggil dia hamas. Ustaz Wan. Okey, bukan Sadin, bukan hamas al-qasam. Okey, dia hamas ni hamas angin. Okey, sahabat Quran. So, bila mana anda nak baca ta mati, dia akan jadi yat. Dia ada bunyi hamas tu, ada bunyi angin, desiran angin namanya. Okey, alhamdulillah. Boleh sahabat Al-Quran yang saya muliakan. Okey, yat. Okey, jom kita training sama-sama. Boleh? Okey, jom. Saya kira okay, kita sebut sama-sama yat. Get ready. 1, 2, go. Yat. Sekali lagi. 1, 2, go. Yat. Alhamdulillah. Depa ikut Ustaz. Ikut Alhamdulillah. Rasa seronok depa ikut. Okey, sahabat Quran. Alhamdulillah. Yat. Agak lebih santai santai sikit. Alhamdulillah. Jadi teruskan. Bersama Ustaz. Boleh, alhamdulillah. Baik, sahabat Quran. Okey, seterusnya boleh selesai bacaan sukun. Ada soalan tak sebelum masuk ke bab lain? Yang ini berkenaan dengan sukun huruf ta. Okey, sebab ramai yang keliru berkenaan dengan
Ramai yang keliru berkenaan dengan bunyi angin pada huruf ta. Selalunya orang baca dengan yat, yat. Dia tak ada bunyi angin tu, dia tak ada angin. So untuk makluman anda, ta mati, ta sukun, dia ada angin, dia ada desiran tu. Orang panggil dalam bahasa Arab hamas. Bukan Ustaz dia yang kata hamas al-qasam. Hati-hati nah, bukan al-qasam. Baik, sahabat Quran. Seterusnya kita tengok pula bacaan sabdu. Okey, sahabat Al-Quran. Bab sabdu pula. Okey. Ramai yang nak tahu berkenaan dengan sabdu punya teknik bacaan. So dekat sini kita keluarkan satu formula untuk makluman anda. Bacaan sabdu nak buat lagu mana? Okey. Untuk pengetahuan anda, kita nak kongsikan dengan anda bacaan sabdu. Okey, dia adalah bacaan berganda. Maksud berganda ni apa dia? Ada dua bacaan. Okey, itu maksud bacaan berganda. Okey, berapa panjang angin dia? Tak panjang sangat, ambil syarat saja. Yats. Jangan panjang-panjang. Kalau panjang-panjang tu pelik pula bunyi dia. Siapa tanya tadi? Masya Allah. Masya Allah. Saya punya guru yang tanya. Ustaz, Tok Guru saya, Ustaz Zulfatihi. Assalamualaikum Ustaz. Kaifa hal? Okey, tak perlu panjang-panjang pun bunyi angin tu. Jangan panjang-panjang. Kalau bunyi panjang-panjang dia jadi lain. Okey, dia jadi apa? Dia jadi tak kena, tak comel, tak molek lah. Okey, ambil syarat sahaja. Yats. Jangan terlalu yats. Yang tu dah bunyi macam tayar pancik Ustaz ya. Betul. Dah macam bunyi tayar pancik pula. Allahuakbar. Okey, baik sahabat Al-Quran yang dimuliakan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sekarang kita masuk bacaan sabdu. Okey, ada lagi soalan tak berkenaan dengan sukun sebelum kita masuk sabdu? Kalau yits, dia huruf ta, yes, ada juga hamas dia. Yits, kalau ta tu mati. Mayyit, semua huruf yang berbaris atas, bawah dan juga depan, ya, akan tekan huruf ta akan yang dalam keadaan ada kok mana pun ta yang mati. Dia kok mana pun ta yang ada tanda sukun, dia akan jadi hamas. Dia akan jadi mati, dia akan ada desiran angin tu Ustaz. Desiran angin. Okey gitu. Tak kisahlah huruf sebelum dia baris atas ke, baris bawah ke, baris depan ke, yang penting ta tu mati. Ta tu arwah dah. Okey, alhamdulillah. Boleh? Ada soalan lain? Tayar pancit. Betul. Umpama ibarat tayar pancit. Alhamdulillah. Okey. Tapi janganlah pancit sangat keluar angin. Janganlah panjang sangat dia bunyi angin tu. Ambil sekadar syarat sahaja. Okey, kalau orang kata apa? Jangan melampau. Jangan melampau gitu. Jangan yats. Jangan. Ambil sikit je. Yats. Okey, boleh. Alhamdulillah. Baik, seterusnya sahabat Al-Quran saya mulakan. Jom kita tengok bacaan sabdu. Okey, saya ulang sekali lagi. Bacaan sabdu ni apa dia? Bacaan sabdu adalah bacaan yang berganda. Ataupun mudah bicara, bacaan yang ada dua bacaan. Siapa dia? Huruf yang ada tanda sabdu tu. Jangan tengok huruf yang tak ada tanda sabdu. Tengok huruf yang ada tanda sabdu ni. Contoh sekarang ni anda tengok dekat huruf ta. Sebab kita bahaskan huruf ta kan sekarang ni. So huruf ta yang ada tanda sabdu, anda perlu gandakan dia. Anda akan keluarkan dia jadi dua huruf. Huruf yang pertama, okey, ini macam ni. Huruf yang pertama anda letak sukun. Okey, huruf yang pertama ta ni anda letak tanda mati. Okey. Baik, seterusnya sahabat Quran. Okey, kalau kata letak tanda mati, ikutkan dia ada bunyi angin. Ada hamasnya. Tetapi ingat, saya bagi tahu tadi, angin ini hanya berlaku kepada kematian. Okey. Angin ini hanya berlaku kepada ta yang mati saja. Ta yang mati. Ta yang arwah saja. Maksudnya ta sabdu dia tak arwah lagi lah. Ta yang sabdu dia ada baris. Dia masih hidup lah. Maksud kata kalau dia ada sabdu, dia masih hidup. Gitu. Keluarkan berganda ni maksudnya kita letak saja tanda sukun. Letak tanda sahaja. Dia tak mati tapi sebenarnya dia hidup. Ya. Okey. So jangan salah faham sahabat Quran, jangan salah faham nah. Baik, seterusnya. Okey. So jangan keluarkan angin. Okey, tahan bacaan. Kemudian ada satu lagi huruf bawah. Okey, huruf ta ikut baris asalnya. Okey, kat sini anda tengok barisnya adalah baris bawah. Jadi huruf yang kedua ini perlu juga ikut baris asalnya, baris bawah.
Okey. So bacaannya sahabat Al-Quran saya muliakan, anda kena tahan. Saya ulang, jangan keluarkan angin. Yati. Yang tu pelik Dia kena tahan bacaan. Versi panjang. Yati. Yati. Okey. Sahabat Al-Quran boleh? Arwah ya. Allah Akbar. Dia spontan je tu lah. Spontan. Macam-macam pula kematian lah. Kita Arwah santai, lah. kita santai. Santai. Ustaz Wan kata santai, relax. Macam tu lah sahabat Quran. Okey, yang ada kopi, teh boleh minum sambil-sambil. Okey. Boleh? Sahabat Quran saya muliakan. Okey, so ini bacaan sabdu, tolong hati-hati jangan ada hamas. Okey, jangan ada desiran angin. So macam mana nak baca dia? Tahan bacaan. Yati, kenalah dengan nama sabdu tu. Syaddah tu. Syaddah tu maksud dia apa? Tahan. Bacaan dia kena tahan. Yati, tahan. Jangan yati, tak mau, elakkan. Okey. Alhamdulillah. Boleh? Sahabat Quran, jom kita training sama-sama untuk bacaan sabdu. Kita baca yati. Sama-sama. Get ready. Ayah-ayah, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan. 1, 2, go. Yati. Sekali lagi ulang. 1, 2, go. Yati. Alhamdulillah. Syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selesai bab sukun dan juga bab sabdu. Alhamdulillah. Baik. Dah arwah masih kena bunyi lagi. Okey, Perwana. Aduh. Cantik soalan. Okey, yang tu kita bahaskan. Kemudian nanti Ustaz Wan yang akan bahas tentang soalan tersebut. Okey, baik. Sahabat Quran. Okey, jom kita nak buat latihan sedikit pada bacaan tahiyat. Okey. Anda akan tengok dekat bacaan anda akan tengok dekat ibu anda. Okey, adanya satu slide yang ditulisnya bacaan tahiyat. Okey, anda boleh highlightkan dekat situ. Okey, bacaan huruf ta. Okey, bacaan huruf ta. Baik, sahabat Al-Quran yang saya muliakan kerana Allah, jom kita training sama-sama. Okey. Okey, tengok At-tahiyyatul baris depan mesti muncungkan bibir, muncungkan mulut. Bila mana baris hadapan tul, jangan tul. Tul dia tak muncung. Okey, elakkan kalau boleh baris hadapan anda mesti kena muncungkan mulut anda. Tul. Itu sifat untuk dhammah ataupun berbaris hadapan. Okey, jom kita baca sampai habis Get ready. Sedia. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Ulang. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Sambung. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Pastikan muncung mulutnya. Baris depan mesti kena muncung mulut. Okey, boleh sahabat Quran. So itulah dia berkenaan dengan contoh dalam bacaan tahiyat yang adanya huruf ta. Okey, huruf ta. Okey, alhamdulillah. Baik, sahabat Al-Quran yang saya muliakan kerana Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik, sambung dengan huruf yang baru, huruf dal. Okey, huruf dal. Okey. Kenapa kita masih kita bahaskan 3 huruf hari ni slide ini sekarang ni dalam satu masa yang sama? Sebab dia mengeluarkan tempat makhraj huruf yang sama. Kharaja, tempat huruf yang sama. So kita bahaskan sekaligus insya-Allah. Baik, tadi dah selesai dah huruf ta. Sekarang ni huruf dal. Baik, sahabat Al-Quran yang saya muliakan, huruf dal. Macam mana kita nak kenal dia? Macam mana kita nak orang kata apa? Fizikal bentuk dia sahabat Quran dalam Al-Quran nanti. So, bentuk huruf dal macam bentuk huruf C yang terbalik sahabat Quran. Ataupun mudah bicara orang panggil dia macam bentuk telinga. Boleh insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Baik, sahabat Quran. So, seterusnya nama dalam tulisan Melayu adalah DAL.
Ataupun orang kata dal, kuah dal. Roti canai cicah kuah dal. Mudah sebutnya dal. Sangat mudah nak sebut. Okey, baik, seterusnya sahabat Al-Quran saya muliakan, pangkal huruf. Mesti kena main dengan pangkal huruf. Mesti kena mention pangkal huruf sebab kita dah cerita dah tadi tentang kepentingan dia kan. So, huruf dal, pangkal huruf dia apa dia? Huruf D. Okey, pangkal dia adalah huruf D. Okey, seterusnya sahabat Quran, kharaja, dekat mana tempat keluar dia? Hujung lidah juga. Dekat mana? Belakang gigi atas. Okey, alhamdulillah. So, sahabat Quran, cuba anda sebut huruf dal. Dal. Anda akan nampak hujung lidah anda pergi dekat gigi belakang. Atas, belah atas sahabat Quran. Okey, dal. Seterusnya, sahabat Al-Quran yang saya muliakan kerana Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jom kita matikan huruf dal untuk kita lebih nampak sahabat Al-Quran, untuk lebih kita nampak dekat mana keluarnya huruf hijaiyah. So, matikan huruf dal. Bila mana kita matikan huruf dal, insya-Allah kita nampak hujung lidah pergi dekat lelangin atas. Baik, sahabat Quran. Huruf dal. Okey. Ada satu kelebihan bila mana dal mati. Sahabat Quran, dia ada satu sifat. Saya ulang, dia ada satu sifat bila mana dal mati. Apa sifatnya? Sifatnya lantun. Sifatnya ada lantunan, ada qalqalah. Betul Sawan? Betul. Betul alhamdulillah. Okey, minta maaf. Okey, Sawan ngantuk Okey. Sawan okey. Okey, baik sahabat Quran. So, huruf dal dia ada satu sifat yang mana anda kena lantunkan dia, anda kena qalqalahkan dia bila mana dia mati. So dia sifat rare sikit lah. Kan? So macam mana dia punya lantunan dia? Kejap lagi kita akan bahaskan. So sahabat Quran. Okay. So bacaan dia anda kena baca dengan ad. De tu. De tu adalah qalqalah, adalah lantunan dia. Sahabat Al-Quran saya muliakan. Baik, seterusnya sahabat Quran, kita masuk terus kepada bacaan sabdu. Sebab Ustaz Wan dah bagi masa kat saya tadi, so kena cepat sikit lah. Okey, baik sahabat Quran. Okey, seterusnya kita masuk kepada bacaan sabdu. Santai. Santai alhamdulillah, jangan risau. Baik, bacaan sabdu. Macam mana kita bahaskan tadi? Okey, kita bahaskan tadi. Bacaan sabdu adalah bacaan yang berganda. Bacaan sabdu adalah bacaan yang ada dua bacaan. Dekat mana dua bacaan? Dekat huruf yang ada tanda sabdu. Okey, so keluarkan dia jadi dua, jadi double, huruf dal ni. So anda akan nampak cara bacaannya. Cuma macam tadi huruf ta tidak ada hamas. Dengan huruf dal ni, dengan huruf dal, asalnya huruf dal ada sukun. Maksudnya adalah qalqalah, adanya bunyi lantunan. Tetapi sahabat Al-Quran, saya mention sekali lagi, bacaan qalqalah, bacaan hamas hanya terjadi pada mati sahaja. Padanya sukun sahaja. Sahabat Quran, huruf dal ada tanda sukun, mati ada bunyi qalqalah. Huruf ta mati ada tanda sukun, barulah hamas bunyinya. Tetapi bila mana sabdu, dia masih hidup. Okey, dia ada baris, dia masih hidup. Sahabat Quran, so dekat sini tidak ada bunyi lantunan, tak ada langsung bunyi adad. Tak ada. Sebab apa? Dia ada tanda sabdu. Baik. So, pastikan bila mana anda nak baca lagu ni, macam mana lagu dia? Okey, adda. Tahan bacaan anda, tahan nafas anda. Adda, contoh. Adda, jangan adda. Lain pelik Ustaz Wan. Lain macam Ustaz. Pertama kali dengar? Pertama kali? Itu contoh. Okey, alhamdulillah. Okey, baik sahabat Quran. So itulah dia berkenaan dengan bacaan sabdu untuk huruf dal. Okey, adda. Pastikan anda adda, jangan adda. Okey, hati-hati sahabat Quran. Seterusnya sahabat Quran, kita tengok contoh dalam surah Al-Ikhlas. Surah yang kita selalu baca. Sahabat Quran yang saya muliakan kerana Allah. Okey, kalau anda perasan di setiap surah Al-Ikhlas perhentiannya, okey, tempat berakhir waqaf setiap ayat dia ada qalqalah, huruf dal. So sahabat Quran, contoh ayat yang pertama,
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Siapa nak ikut pun boleh ikut. Alhamdulillah. Siapa tak nak ikut, kena ikut juga. Okey, baik. Ayat yang pertama. Okey, tengok. Qul huwallahu ahad. Ahad. Mesti ada bunyi lantunan tersebut. Seterusnya. Ayat yang kedua. Allahus samad. Seterusnya ayat 3, lam yalid wa lam yulad. Ayat ni ada dua sahabat Quran, dekat yalid dengan yulad. Ada dua tanda sukun, maksudnya kena qalqalahkan dia. Macam kena sekolah pula. Allah Kena qalqalahkan dia. Kena belajar. Kena belajar Kena kan? belajar. Kena Oh, lantun, kena lantunkan dia lah. Belajar untuk lantun. Belajar untuk lantun. Okey, terima kasih Ustaz Wan. Okey, baik. Seterusnya ayat yang keempat. Okey, sambung. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Pastikan ada bunyi de tu sahabat Al-Quran. Alhamdulillah. Allah terputus-putus Ustaz. Lain kita teruk ke macam mana? Allah Akbar. Allah, insya-Allah Allah mulakan. Lain okey, alhamdulillah, lain okey. Teruskan bersama. Okey, seterusnya sahabat Quran yang saya muliakan kerana Allah. Okey, so surah Al-Ikhlas telah pun kita mantapkan. Saya harap semua dah mahir berkenaan dengan surah Al-Ikhlas. Sebab apa? Sebab semuanya dah mahir berlaka. Alhamdulillah. Okey, seterusnya sahabat Quran yang saya muliakan kerana Allah. Okey, sahabat Quran. Seterusnya, kita tengok sedikit pada surah Al-Fatihah ayat yang keempat. Jom kita tahsin sama-sama ayat yang keempat berkenaan dengan bacaan sabdu. Tadi kita masuk sukun. Tadi kita sukun, sekarang kita tengok sabdu pula. Contoh untuk sabdu ada dalam surah Al-Fatihah ayat yang keempat. Okey, sahabat Quran saya muliakan kerana Allah. Kenapa kita nak mention surah Al-Fatihah ni? Kita mention sikit surah Al-Fatihah. Silakan. Okey, surah Al-Fatihah sahabat Quran, saya harap anda ambil peduli, ambil berat berkenaan surah Al-Fatihah. Ambil tahu. Terima kasih dapat tambah. Okey. So, ambil tahu, ambil berat, ambil peduli berkenaan dengan surah Al-Fatihah. Ambil kisah. Tambah pula ni. Okey. Seterusnya sahabat Quran. Sebab apa surah Al-Fatihah ni kena ambil tahu? Sebab surah Al-Fatihah ni surah yang sangat penting. Wajiblah, mudah kata, wajib untuk kita repair, wajib untuk kita mahir, wajib untuk kita perbaiki. Sebab apa? Sebab surah Al-Fatihah termasuk dalam rukun solat kita. Nak tak nak kena perbaiki sama-sama. Okey, dia dibaca seharian. Alhamdulillah. Berapa kali Ustaz? Berapa kali? 17. 17, subhanallah. So Ustaz Wan kata apa? Ustaz Wan kata 17 kali kita baca dalam satu hari, dalam setiap solat kita. Alhamdulillah. Okey. Baik, sahabat Quran. So, kita tengok ayat yang keempat. Kita repair pada ayat yang keempat, insya-Allah. Kita tengok pada huruf dal yang mana ada tanda sabdu. Kita tengok Maliki yaumiddin. Tahan nafas. Din. Yang ni saya kata tadi, tidak ada sabdu, tidak ada qalqalah di sini. Din. Qalqalah contoh saya. Contoh. Tak ada Ustaz tanya tu, saya bagi contoh dah. Dibaca. Contoh sekali lagi saya buat Silakan. Maliki yaumiddin. Pelik lah. Itu pelik Ustaz Ustaz apa dia? Pelik lah. So hati-hati sahabat Quran, bacaan sabdu tidak ada qalqalah. Saya ulang, sabdu tidak ada lantunan, tak ada qalqalah. Dah tu nak buat macam mana? Tahan bacaan. Din. Alhamdulillah. Boleh sahabat Quran? Okey. Boleh Seterusnya sahabat Quran, saya nak sentuh sikit dengan berkenaan dengan din. Okey, selalunya adalah kebanyakan masyarakat yang silap baca, dia baca dengan madden. Okey. So hati-hati sahabat Quran. Saya pernah dengar Ustaz Wan. Pernah dengar. Dia baca madden. Saya pun yang ni lurah mana ni? Dia ni mazhab mana kan? Saya takut juga kan. So sahabat Quran, hati-hati sahabat Quran. Baris bawah dia tidak melahirkan huruf I tau. Baris bawah dia melahirkan bunyi I. Bunyi I. Dia ni I. Dia senyum. Mudah bicara, baris bawah senyum. Mim baris bawah mi. Dal baris bawah di. Okey, jangan den. Mad den lain macam. Okey, alhamdulillah. So kita bukan nak pergi shopping hari ni, PKP. Tak boleh pergi Maiden Ustaz. Maiden tak boleh pergi. Kena pergi
Maidin. Sebut wis sebab. Okey, kena middin. Okey, middin jangan medan. Okey, alhamdulillah. Baik, seterusnya sahabat Quran yang saya muliakan kerana Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita masuk pula huruf yang ketiga, huruf ta. Okey, huruf ta. Baik, sahabat Quran yang saya muliakan, huruf ta ni hurufnya yang sifat tebal. Okey, baik. So, huruf ta macam mana nak kenal dia? Okey, tengok fizikalnya, ada perut dan ada satu tiang. Okey, ada perut, ada satu tiang. Okey, so dalam bahasa Melayu dia THO. Ta. Okey, ta. Baik, sebab Al-Quran yang saya muliakan kerana Allah, pangkal hurufnya kita ambil apa? Pangkal hurufnya ikut pada makhraj. Okey, sebab apa? Sebab dia sifatnya sifat isti'la, sifatnya sifat tebal. Okey, betul. Salah. Okey, alhamdulillah. Baik, sahabat Quran yang saya muliakan kerana Allah. Okey. Ada soalan lain tak? Ada sikit. Oh, lupa. Okey, sahabat Quran. Tak apa, insyaAllah. Lain kita okey, insyaAllah. Lain kita okey, insyaAllah. Baik, sahabat Quran saya mulakan. So, ikut makhraj pada huruf ta, dia punya pangkal. So, sahabat Quran, makhrajnya di mana? Makhrajnya sama macam huruf ta dan juga dal. Yang mana hujung lidah, okey, hujung lidah dia singgah dekat gusi atas, langit atas. Okey, baik sahabat Quran saya mulakan. So, ta dia ada sedikit tendang ya sahabat Quran untuk huruf ta. Sebab apa? Dia berbeza sedikit dengan huruf ta dan juga dal. Huruf ta dengan dal dia sentuh sahaja. Kalau huruf ta dia macam ada sedikit tendang. Dia ada sedikit pressure. Sebab apa? Sebab huruf ta ni dia tebal. Okey sahabat Quran. So dia ada perbezaan antara ta dengan dal. Sebab saya ulang sekali lagi, sebab dia adalah huruf yang tebal untuk huruf ta. Baik, sebab Al-Quran yang saya muliakan kerana Allah Subhanahu wa taala. Jom kita masuk kepada bacaan sukun untuk huruf ta. Baik, sahabat Al-Quran saya muliakan, huruf ta ni, okey. Contoh kita bagi huruf sin dengan huruf ta. Sin baris depan dia berbunyi su. Okey, su. Baik, huruf ta kita ambil pangkal hurufnya apa dia? Tak ada, kita ikut makhraj. Okey, makhraj dekat mana? Dekat hujung lidah, letak dekat gigi atas, dia ada tendang. Okey, so bunyi dia akan terhasil, bunyi dia akan menghasilkan bunyi lantunan sahabat Quran yang mana ada qalqalah. Okey, ada lantunan. Bila mana anda sebut su-ta, dia ada ta, dia ada bunyi ta tu. Dia ada qalqalah. Okey, su-ta. Okey, alhamdulillah. Boleh? Okey, sahabat Quran. Jom kita training sama-sama boleh sahabat Quran. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, get ready. Kita training sama-sama ikut slide yang kita dah bagi. Sin baris depan su bertemu dengan ta mati. Okey, su ta. Baik, jom kita training sama-sama. 1 2 go. Su ta. Alhamdulillah, saya dengar. Saya dengar. Okey, sekali lagi sahabat Quran. Okey, get ready. 1 2 go. Su ta. Alhamdulillah. Okey, baik sahabat Quran, saya mulakan kerana Allah. Okey. Itu bahasa kemudian. Okay. Baik, sahabat Quran saya mulakan. Okey, seterusnya. Okey, selesai bab sukun, kita masuk pula bab bacaan sabdu. Okey, sahabat Quran, bacaan sabdu sin baris depan su bertemu dengan ta yang mana ada tanda sabdu berbaris atas. Ya sahabat Quran. So dekat sini kita nak tengok dekat mana? Tengok yang ada tanda sabdu sahaja yang kita jadi isu sekarang ni. So, sabdu apa dia? Bacaan berganda. Saya ulang, sabdu ni apa dia? Bacaan berganda. Sahabat Quran, huruf ta keluarkan jadi 2. Huruf ta yang pertama adanya tanda sukun. Kita matikan huruf yang pertama. Tetapi dekat sini saya ulang sekali lagi, bila mana qalqalah, bila mananya hamas, dia tidak terjadi pada yang hidup. Dia terjadi pada yang mati sahaja, yang ada tanda sukun sahaja. Okey, yang mana ada tanda sukun sahaja barulah terjadi qalqalah dan juga hamas. So baris atas adanya tanda sabdu, okey, kita matikan dia, tidak ada qalqalah. So pangkah. Qalqalah kita pangkah. Baik, seterusnya. So huruf ta yang kedua kita letak baris atas. Sebab apa letak baris atas? Ikut baris asal huruf ta yang ada tanda sabdu ni. Ikut baris asal. So baris atas, baris asalnya. So cara bacaan dia su ta, tahan. Su ta.
kalau dia kolah kat situ dia bunyi macam mana tak? Kalau Ustaz Wan lain macam. Permintaan Ustaz Wan lain macam. Kalau bunyi kol-kolah macam mana bunyi dia? Pelik Ustaz Wan. Dia cakap bunyi so-to-po. Elak kan? Elakkan surah Quran elakkan. Betul Ustaz Wan kata elakkan. Jangan ada bunyi kol-kolah dekat sini. Pastikan anda tahan nafas. Itu maksudnya saddu, syaddah, tahan nafas. Suk-to. Okay, alhamdulillah, syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sahabat Al-Quran yang saya muliakan kerana Allah Subhanahu wa taala. 3 huruf dah kita kupaskan pada pagi ini kan. So, saya nak ajak anda sahabat Quran, okey, kita training sama-sama untuk okey, yang ni kita tinggalkan. Pak Ustaz Wan kata masa dah nak ni, masa dah nak time. Okey, sahabat Quran. So, kita nak praktikal sama-sama. Okey, untuk makluman anda, okey, slideshow ini, okey, slideshow yang anda tengok sebelah ni adalah latihan untuk diri sendiri. Latihan untuk saya, latihan untuk anda, latihan untuk kita semua, latihan untuk diri sendiri. Untuk apa? Untuk mahir sebutan huruf-huruf hijaiyah. Okey, saya bagi satu contoh. Okey, yang lain anda akan buat latihan sendiri dekat rumah. Nah, sahabat Quran. So, contoh yang ada dekat sini kita boleh ambil ta. Okey. Jadi semua huruf yang ada dalam ni huruf yang kita dah belajar. Ya, kita dah belajar. Baris atas, bawah, depan, mati, sebagainya. Sahabat Quran. Okey, baik. Seterusnya jom kita tengok kat sini. So, bunyi dia macam mana? Okey. Tati tu bats tu tan tani tats na minal muts ni mati tan tanita. Oh. Boleh sahabat Quran. Okey, jom sekali lagi sahabat Quran. Okey, Ustaz sekali ya. Ustaz Wan sekali ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Kita rancakkan insyaAllah. Baik, jom ramai-ramai. 1, 2, go. Tati tu bats tu tan tani tats na minal muts ni mati tan tanita. Alhamdulillah. So huruf-huruf sama juga, dal pun sama, ta pun sama. Boleh kita training sama-sama insya-Allah Okey, alhamdulillah. So setakat ni saja untuk bahagian pertama. Kita kembalikan kepada moderator sebab dia pun dah bagi bagi orang kata apa? Bagi time. Terima kasih Ustaz. Wallahu a'lam. Okey, alhamdulillah. Jazakallah, syukran. Kami daripada pihak majlis lah mengucapkan alhamdulillah terima kasih untuk orang kata apa? Sesi yang pertama, alhamdulillah. Okey, insya-Allah kita ada sesi yang kedua dan juga sesi yang ketiga. Jadi insya-Allah jadi tuan-tuan, okey, apa yang kita dapat daripada tadi adalah okey, yang pertama ustaz dah berikan penerangan berkaitan dengan apa itu makhraj. Okey, yang mana dia adalah tempat keluar huruf, yang mana dia diambil daripada perkataan kharaja. Okey, kemudian ustaz kongsikan dengan kita okey yang mana tempat keluar huruf sebutan huruf-huruf Al-Quran ni bukan sahaja datang daripada lidah ataupun bahagian mulut, ada juga yang datang daripada hidung, tuan-tuan. Bunyi macam mana? InsyaAllah ada rezeki kami di Mengaji akan kongsikan buat anda. Okey, baik, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, seperti mana yang dijanjikan, okey, sebelum tu saya nak minta Ustaz Adam selaku model kita hari ni, insya-Allah kita nak pegang hadiah. Okey, hadiah. Kita nak tunjukkan kepada tuan-tuan hadiah yang akan kita berikan kepada tuan-tuan. Okey, kepada yang boleh jawab soalan pada orang kata apa, kuis lah kita katakan. Kita ada kuis Kita ada kuis. Kita ada kuis. Okey, buat tuan-tuan, insya-Allah. Okey, dengarkan baik-baik tuan-tuan. Okey. Kuis dapat ni Akan dapat. Okey, kita nak cerita sikit apa yang ada di tangan Ustaz Adam adalah stiker kereta My Mengaji, tuan-tuan. Hari ni model apa model? Model apa? Model tak dapat. Dah berpunya. Model tak dapat, dah berpunya. Okey. Balik. Dah betul. Betul lah. Betul. Okey. Jadi di tangan Ustaz Adam sekarang ni adalah stiker kereta My Mengaji. Okey, yang mana padanya tertulis hati saya sudah tertambat dengan Al-Quran. Anda sudah nampak tak? Di sini kita nak bawakan kepada tuan-tuan stiker kereta yang bawakan message. Okey, jadi tuan-tuan, hari ini kita sama-sama berada di atas jalan raya. Kita sama-sama jalan kerja dakwah untuk ajak orang
orang kata apa, baca Al-Quran, mengaji Al-Quran, belajar Al-Quran insya-Allah. Jadi soalan dia tuan-tuan, okey, dengarkan baik-baik. Soalan dia berbunyi, okey, ada berapakah, okey, Daripada hari ni belum? okey. Dari dia lah. Bila kata kita dengar soalan baik-baik ni, semua akan ready lah Ustaz. Oh, okey. Okey, jadi tuan-tuan insya-Allah. Okey, semua dah ready untuk dengarkan soalan saya insya-Allah. Okey. Ada berapakah huruf qalqalah yang telah kita belajar sebentar tadi? Okey, jadi tuan-tuan, ada berapakah huruf qalqalah yang telah kita belajar sebentar tadi? Okey, jadi tuan-tuan, tadi ada huruf yang kita belajar bila dia sukun, bila dia mati dia hamas. Okey, ada juga huruf yang kita belajar bila dia sukun, dia mati, sifat dia qalqalah. Jadi qalqalah tu ada berapakah huruf yang telah kita belajar sebentar tadi? Jadi tuan-tuan, tinggalkan jawapan anda dalam ruangan komen. Okey, insya-Allah. Jadi kita insya-Allah tim kami akan dapatkan nama anda. Nama yang pertama, tinggalkan jawapan dalam ruangan komen untuk soalan saya sebentar tadi. Tuan-tuan akan dapat hadiah eksklusif daripada kami insya-Allah, stiker My Mengaji. Okey, yang padanya message insya-Allah tuan-tuan. Okey, tuan-tuan jangan lepaskan peluang. Insya-Allah ini orang kata apa? Bila kita dapat jawab tu kita seronok sebab kita betul faham dan enjoy dengan kita punya orang kata apa, seminar pada hari ini insya-Allah. Okey, jadi tuan-tuan, sebentar tadi kita baru bicarakan okey, huruf yang tempat keluar huruf dia datang daripada hujung lidah bersentuhan dengan gusi sebelah atas. Okey, insya-Allah. Okey, Ustaz. Ya. Bila kata hujung lidah ni, dia bukan saja datang daripada bersentuhan dengan gusi sebelah atas, betul? Betul. Okey, dia ada juga datang daripada hujung lidah bersentuhan dengan gusi sebelah bawah. Jadi tuan-tuan, insya-Allah. Okey, saya nak menyebut Ustaz Adam. Ustaz Adam tak mau minum dulu ke? Kita okey. Okey, kita tanya dulu. Allahu Rabbi. Okey, insya-Allah tuan-tuan, kita nak sambung ke topik yang seterusnya, masih lagi berkaitan dengan tempat keluar huruf iaitu hujung lidah, tapi kali ni hujung lidah bersentuhan dengan gusi sebelah bawah. Kita nak tahu huruf apa? InsyaAllah tuan-tuan, saya mempersilakan Ustaz Adam untuk orang kata apa? Kongsikan dengan kita. Okey, huruf apakah yang datang daripada hujung lidah bersentuhan dengan gusi sebelah bawah insya-Allah. Falyatafaddal mashkura. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Syazwan. Okey, macam tadi Ustaz Syazwan kata, bukan setakat satu dua tempat je hujung lidah ni. Hujung lidah ada 6 tempat. Ada 6 tempat. Hujung lidah saja ada 6 tempat yang dia pergi merataf. Dia pergi jelas sekali lagi. Tak ada. Dia pergi tempat makhraj, tempat yang sesuai untuk huruf-huruf hijaiyah lah. Okey, minta maaf sahabat Quran. So, okey, sahabat Quran, macam tadi kita maklum awal tadi kita kelas santai sahaja. So minta maaf kalau kata kami ada terguriskan siapa-siapa kan. Betul lah. Sebab kata kita tak serius apa kan. Minta maaf sahabat Quran sebab kita santai. Okey, santai janji sampai. Okey. Oh pantun santai janji sampai. Okey, alhamdulillah. Ada juga selit. Ada juga selit. Okey, baik sahabat Quran saya muliakan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, selesai dah 3 huruf berkenaan dengan hujung lidah pergi kat gusi atas. Sekarang ni kita main dengan gusi bawah pula. Okey, baik. Sahabat Al-Quran saya muliakan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. So ada 3 huruf yang terlibat dengan gusi gigi bahagian bawah. Okey, bahagian atas ada 3, bawah pun ada 3. Baik sahabat Quran. So apa huruf-hurufnya? Anda boleh tuliskan dekat buku nota anda. Hurufnya adalah zai, sin, sad. Okey, zai, sin dengan sad. Baik, sahabat Al-Quran saya muliakan kerana Allah. Okey, saya nak selitkan sedikit tentang huruf-huruf 3 huruf ni. Dia ada satu sifat yang sifat special tau Ustaz. Oh ya. Dia ada satu sifat yang dia ada bila mana sebutnya dia ada sifat sofir. Okey, sofir. Sofirnya apa dia sahabat Quran? Sofir ni dalam bahasa dia kata siul ataupun desir. Angin dia ada bunyi gitulah. So
as, contoh as dia ada tu. Ada suara yang bergerak Ada lah. suara yang dia macam ada angin tu. Ada angin bergerak macam tu. lah. Okay. Bersiul, dia jadi bersiul. Okey, alhamdulillah, terima kasih Ustaz Din. Ustaz Din pun ada ke sini, alhamdulillah. Okey, baik, sahabat Quran saya mulakan kerana Allah. Baik, seterusnya kita tengok satu persatu huruf zai dahulu insya-Allah. Huruf zai, sahabat Quran. Okey, ramai yang terkeliru dengan huruf zai dan juga zal. So kita mention siap-siap sahabat Quran, huruf zai bentuknya macam ro. Bentuk macam pisang sahabat Quran. Mudah bicara. Bentuk macam pisang dan Syak. okey, minta maaf terbatuk pula. Dan dia ada satu titik dekat atas sahabat Quran. So huruf zai saya ulang, dia bentuk macam ro, ada satu titik dekat atas. So itulah bunyi dia huruf zai. Okey, kemudian tulisan dalam tulisan bahasa Melayu adalah Z A I. Okey, Z A I. Zai, zai. Okey, baik sahabat Quran. Pangkal huruf zai adalah huruf Z. Okey, pangkal huruf zai adalah huruf Z. Baik, sahabat Al-Quran. Kita tengok sebut huruf Z saja dah ada bunyi ada bunyi dah. Kan? Itulah nama Sofir. Okey, baik sahabat Quran. Seterusnya, okey, kita tengok tentang kharaja dia. Makhraj huruf zai. Nampak hujung lidah. Nampak kita mention hujung lidah. Cuma kita tak mention kat sini hujung lidah pergi mana. So, untuk maklumat anda dekat sini hujung lidah pergi dekat gusi belah bawah. Kenapa Ustaz kan? Teruskan. Saya teruskan. Sawan macam perlukan sesuatu je. Okey, boleh. Okey. Teruskan. Okey, baik sahabat Quran. So, huruf zai dia pergi mana? Hujung lidah pergi dekat gusi belah bawah sahabat Quran. So, kalau anda tengok gambar rajah dekat sini, okey, kalau anda tengok gambar rajah dekat sini, tengok warna biru tu. Kita highlightkan warna biru tu. So, warna biru inilah dia pergi ke gusi belah bawah. Okey, sahabat Quran dekat sini. Okey, baik. Sahabat Quran, jom. Seterusnya, selesai pengenalan huruf, jom kita tengok berkenaan dengan bacaan sukun pula. Baik, sahabat Quran, dekat sini, okey, huruf ta, kita bagi huruf ta baris atas. Kita bagi huruf ta. Huruf yang tadi kita dah repair tadi kan, kita dah mantapkan huruf ta. So kita ala-ala kita bagilah huruf ta baris atas. Bertemu dengan siapa? Zai sukun, zai mati. Baik, sahabat Quran. So dekat sini sahabat Quran dia ada bunyi macam apa Ustaz? Vibration. Sahabat Quran. So dekat sini anda akan bunyi dia lagu taz. Ada getaran. Ada getaran dia. Taz. Okey, taz. Taz. Bukan laser, betul Ustaz Din, bukan laser. Okey, dia bunyi taz. Okey, sahabat Quran. Bunyi taz. Dia ada getaran sedikit je. Vibration dia sedikit saja. Jangan lebih-lebih. Orang kata Ustaz Din. Bukan. Dia jangan lebih-lebih. Dalam Al-Quran kok mana pun jangan melampau. Dia ambil syarat sahaja. Saya ulang, ambil syarat. Hamas ke Qalqalah ke Sofir ke, dia ambil syarat sahaja. Jangan zzz, yang tu bunyi lebah tu ke. Dia ambil syarat sahaja. Taz. Okey, ambil syarat sahaja. Baik, getaran, betul getaran. Okey. Baik, sahabat Al-Quran yang saya muliakan kerana Allah Subhanahu wa taala. Okey, tengok pula kepada bacaan sukun. Bacaan sabdu. Sukun berkali nak sukun. Seterusnya sabdu. Baik, sabdu ni apa dia? Sabdu ni adalah bacaan berganda. Bacaan sabdu ni, tengok kalau anda tengok kat sini, sabdu ni bentuk dia macam mana? Bentuknya W. Tadi ada orang tanya, sabdu tu macam mana nak kenal? So saya mention sekali lagi, sabdu ni anda nak kenal sabdu, dia ada simbol W. Ada simbol W. Okey, sahabat Quran. So dekat sinilah namanya sabdu. Namanya syaddah. Sahabat Quran, apa itu sabdu? Sabdu ni adalah bacaan berganda. Mudah bicara. Bacaan berganda. Bacaan berganda nak buat macam mana? Huruf yang ada tanda sabdu ni anda keluarkan jadi dua huruf. Okey, dengan huruf yang pertama anda matikan dia. Okey, sukunkan dia. Dan huruf yang kedua anda ikut baris asal yang ada tanda sabdu ni. Ikut baris asal. Kalau kata baris atas, letaklah baris atas dekat huruf zai yang kedua. Kalau kata baris bawah, letak huruf zai baris bawah. Kalau kata zai ni baris depan, letak huruf zai yang kedua ni baris depan. Itu sahaja. So, gabungkan dia. Bunyi dia tazza. Bunyi dia. Okey. So bunyi dia sekali lagi saya ulang.
Tazza. Okey, jom ramai-ramai kita baca sama-sama. Get ready. 1 2 go. Tazza. Boleh? Alhamdulillah. Baik. Seterusnya sahabat Al-Quran yang saya muliakan kerana Allah Subhanahu wa taala. Okey, sebagai contoh, okey, tengok dekat sini huruf zai yang ada baris. Okey, dekat surah Al-Zalzalah. Okey, ini kita nak mention dekat sini perbezaan antara dua huruf sahabat Quran. Tengok huruf yang kita tak highlight kat sini, ayat yang pertama ni, tengok ayat pertama, huruf zal. Okey, huruf zal kat sini. Tersasul Ustaz. Dia tersedak. Minta maaf. Okey. Ni. Oh, tak naik. Oh. Oh, naik. Okey, alhamdulillah. Baik, sahabat Quran saya mulakan. Terima kasih Sadin. Okey, episode 1. Okey, so ayat yang pertama dekat sini kita nak bahaskan berkenaan dengan perbezaan antara dua huruf sahabat Quran. Okey, so ayat yang pertama huruf zal, okey, dia pendek je bentuk dia macam huruf dal. Okey, so sebelah dia yang kita highlightkan tu, yang kita highlightkan itulah dia huruf zai. Yang mana kita bahaskan tadi bentuk macam pisang tu. Itulah dia. So beza sahabat Quran, iza lain. Nanti kita akan bahaskan. Okey, iza lain. So seterusnya yang kita nak tengok sekarang ni huruf yang kita highlightkan. Zulzil. Zulzil. Jelaskan bacaan. Bunyi dia Z-U-L-Z-I. Zulzil. Contoh kan. Zulzil. Okey, kat situ Z-U dengan L-Z-I. Zulzi. Okey, pastikan dia ada jelas. Jangan zu. Lain. Beza dah. Itu orang keliru. Okey. So kat sini anda jelaskan sahaja bacaan dia. Mudah je anda jelaskan bacaan sahaja untuk huruf zai. Jom kita baca sama-sama ayat yang pertama together. Okey, get ready sahabat Quran, kita baca sama-sama dalam kiraan 1 2 go. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Santai. Zilzalaha. Boleh? Macam tu. Jangan kan. Yang tu lain. Yang tu huruf lain. Sahabat Quran. So, baik, alhamdulillah, syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tengok yang seterusnya. Okey. Dekat sini, contoh doa kat sini pun sama juga. Rabbana la tuzigh. Ramai juga yang terkeliru dia baca dengan tuzigh. Ada juga pelik bunyi dia. So yang sini so hati-hati sahabat Quran, yang ini adalah huruf zai bukan huruf zal. Okey, boleh pula. Okey, boleh. Jelas sahabat Quran? Alhamdulillah. Syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya jom kita tengok huruf yang kedua untuk gusi bawah adalah huruf sin. Sahabat Al-Quran yang saya muliakan, untuk pengenalan huruf sin, anda tengok bentuk dia. Okey, anda tengok bentuk dia ada dua mangkuk kecil, satu mangkuk besar. Okey, baik sahabat Quran. So, ini adalah bentuk huruf sin. Nama dalam tulisan Melayu adalah S-I-N. Okey, S-I-N, sin. Sin ni bukan dalam bahasa Inggeris. Sin ni dalam bahasa Melayu. Kalau bahasa Inggeris dia jadi dosa. Hati-hati. Yang tu hati-hati. Ramai salah faham pula ni. Moga Allah ampunkan kita semua. Baik, amin. Baik, nama dalam tulisan Melayu saya mention, nama dalam tulisan Melayu S-I-N, sin. Baik, sahabat Quran, pangkal hurufnya adalah huruf S, sahabat Al-Quran. Okey, pangkal hurufnya adalah huruf S. Baik, sahabat Al-Quran saya muliakan kerana Allah, tuan-tuan dan puan-puan yang mulia. Kita tengok pula kharaja. Tempat makhraj yang tepat adalah hujung lidah. Pergi mana? Pergi gusi bawah. Masih dalam situasi yang sama, keadaan yang sama, hujung lidah pergi dekat gusi yang bawah. Sekarang ni adalah huruf yang kedua, huruf sin. Baik, sahabat Al-Quran saya muliakan kerana Allah. Sin dia ada satu sifat yang sangat-sangat menarik bagi saya. Okey. Sebab untuk kita mahir, untuk kita baca huruf sin dengan baik, mudah aja. Kita yakin dengan sebutan. Kita yakin dengan sebutan tu, senang je. Senyum. Mudah je. Sin ni senyum. Sebut sin pun dah kena senyum dah. Kan? Sebab sin ni ada satu sifat dia, bila mana kita nak sebut dia, tambah-tambah lagi mati.
bila mana ada tanda sukun, bila mana kita sebut sin, dia automatik nak senyum. Jadi kalau nak ambil gambar, Ambil gambar, ya. Cantik Ustaz Wan. Betul Ustaz Wan. Okey, bila ambil gambar saja kita senyum je. Sin. Gitu. Okey, boleh sahabat Quran. So, kita tengok bacaan sukun pula insya-Allah. Okey, so dekat sini sahabat Quran, kita ambil contoh Hamzah baris atas bertemu dengan sin mati. Okey, tengok. Hamzah baris atas menghasilkan bunyi apa? Hamzah baris atas menghasilkan bunyi a. Sin mati dia akan hasilnya pangkal huruf S. Kita ambil pangkal huruf S. Jadi kita gabungkan kedua-dua huruf ini jadi apa? Jadilah bunyi as. Okey, as. Yang ni kita ada cakap tadi awal-awal tadi sifat sofir. Sofir ni apa dia? Siulan. Sofir ni apa dia? Siul. Okey. Baik sahabat Quran. So untuk huruf sin saya maklum siap-siap. Okey, jangan melampau-lampau dalam bacaan. Okey, jangan macam Hamas tadi, kan? Jangan melampau-lampau dalam bacaan. Ambil sekadar syarat sahaja. As. Jangan assalam. Contoh kan? Assalamualaikum. Oh, panjang sangatlah. Hati-hati untuk sebut huruf sin. Baik, seterusnya sahabat Quran, kita lanjutkan pelajaran kita dekat bacaan sabdu. Okey, sabdu ni apa dia sahabat Quran? Sabdu ni adalah bacaan berganda. Sahabat Quran, bacaan berganda. Baik, untuk huruf sin, okey, kita ambil contoh lagi huruf Hamzah. Hamzah baris atas menghasilkan bunyi a. Okey, seterusnya sin ada sabdu baris atas. Yang ni kita tak tahu nak buat macam mana. So, bacaan sabdu saya kata tadi keluarkan jadi dua huruf sin. Okey, keluarkan jadi dua bacaan. So, huruf sin yang pertama kita matikan dia. Letak tanda sukun. Okey, nak matikan lagu mana? Letak tanda sukun. Seterusnya huruf yang kedua sin baris sin huruf yang kedua letak tanda, letak baris. Okey, ikut baris asal awal-awal tadi. Sin sabdu baris atas. So sin yang kedua letak juga baris atas. Jangan letak baris bawah pula, nanti pelik bunyi dia. Okey, so dekat sini anda boleh gabungkan terus cara bacaan assa. Okey, boleh sahabat Quran. Seterusnya, okey, maintain. Okay, alhamdulillah sahabat Quran. So assa. Dok buka ya. Mak bagi tahu lah dah. Tunggu je. kita sebentar kita Ya boleh buka. Dia ada connect dia. Tes cobaan satu. Okay, sahabat Al-Quran yang saya muliakan kerana Allah. Okey, jom kita sambung. Minta maaf ada sedikit gangguan. Okey, baik sahabat Al-Quran, kekalkan semangat anda. Yang ni cobaan, ujian untuk kita nak tengok siapa yang kekal. Okey sahabat Al-Quran. So, jangan pergi mana-mana. Kita sambung ni, kita nak sambung ni. Baik, untuk huruf sin sahabat Al-Quran. Okey, selesai bacaan sabdu. Jom kita tengok pula yang seterusnya, kalimah bismillah ataupun kalimah basmalah. Baik, kita nak repair sama-sama untuk kalimah basmalah. Baik, sahabat Quran. So, ba baris bawah bertemu dengan sin. Automatik kena senyum sahabat Quran. Dah baris bawah memang senyum, sin mati pun senyum juga. So, dua kali senyum anda kena kat sini. Okey, baik sahabat Quran. So, cara bacaan dia adalah bis. Okey, bis. Pastikan anda smile always. Baik. So, bismillah. Pastikan senyum. Okey, jom sama-sama kita baca together untuk basmalah. Kita repair sama-sama. Get ready. Dalam kiraan 1, 2, go. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, alhamdulillah. Okey, boleh sahabat Quran? Hijau pula. Dia main-main. Okey, alhamdulillah sahabat Quran selesai basmalah. Okey, jom kita tengok pula kalimah yang ada tanda sabdu. Kalimah assalamualaikum tadi ni kan. So bahaskan. Okey, tengok jom.
bacaan ketika mana? Ketika kita memberi salam. Baik, sahabat Al-Quran yang saya muliakan kerana Allah Subhanahu wa taala. Kalimah ini, okey, kalimah yang sering kali kita gunakan. Masyarakat Islam gunakan kalimah ini bila mana bertemu dengan kawan-kawan, bila mana berjumpa, bila mana ada majlis, kan mesti kita gunakan kalimah ini. Kalimah apa? Kalimah salam. Baik, sahabat Quran, tolong kita repair sama-sama ya. Kita repair sama-sama kalimah salam. Okey, tengok pada scene baris atas. Dekat sini pastikan ada as-sala. As-sala, dia ada sifat sofir, dia ada siulan dekat situ, dia ada bunyi dia ada bunyi macam ular tu. As-sala, as-sala, bunyi tu. Okey, jom kita sambung sampai habis. Baik, assalamu alaikum. Okey, gandakan dia betul Umi Ram, gandakan dia pada huruf sin. Assalamu alaikum. Baik, saya minta izin ambil masa sedikit dekat sini boleh? Okey, kum dekat sini sikitlah saja. Sebab apa Ustaz Wan? Sebab orang kata apa? Dekat kalimah salam ni selalunya orang akan bagi dengan panjang ma'arif sukun. Orang dekat dekat kaf mim ni dia bagi assalamualaikum. Kum pun ada. Ya Allah ya Tuhanku. Kalau kalau boleh sahabat Quran, tuan-tuan dan puan yang saya muliakan, tolong elakkan sahabat Quran, saya ambil masa sikit. Keluar topik lah hari ni keluar topik sedikit. Dekat kaf dengan mim, tolong hati-hati, jangan kita panjangkan dia. Jangan letak mad arid li sukun dekat sini. Dia tidak boleh kum, tetapi kum. Assalamualaikum. Tapi dalam solat Ustaz, dalam solat cantik pula bagi Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi waktu dalam kalau pergi beraya, pergi jumpa nak jumpa kawan-kawan kan, dia bagi Assalamualaikum. Jam. Ustaz jam Ustaz. Mungkin terikut dengan drama-drama Melayu katnya. Kan. Drama-drama Melayu tak kena perbaiki lagi lah. Alaikum, jangan alaikum. Jangan Silakan. Okey, alhamdulillah. Baik, sahabat Quran. Okey, itu di kampung-kampung betul sahabat Quran. Hati-hati sahabat Quran. Baik, insya-Allah jom kita lanjutkan kita punya pelajaran pada huruf yang ketiga untuk gusi bawah, huruf sad. Baik, sahabat Al-Quran yang saya muliakan kerana Allah Subhanahu wa taala, sangkut lagi. Okey, boleh? Tu jelas dah. Alhamdulillah. Baik. So, untuk huruf sad, sahabat Al-Quran, huruf sad bentuk dia lagu mana? Bentuk dia tengok ni. Sad. Sad ada satu perut dan ada satu mengkuk. Ini dia punya bentuk dalam Al-Quran. Okey, seterusnya ejaan dalam tulisan Rumi, nama dalam tulisan Melayu adalah SHOD, sad. Yang mana huruf sad ini adalah huruf tebal. Sahabat Quran, huruf ini adalah huruf yang tebal. Baik, sahabat Al-Quran yang saya muliakan kerana Allah Subhanahu wa taala, pangkal hurufnya ikut makhraj. Sama juga dengan huruf ta tadi, huruf ta yang kita bahaskan pada awal sesi tadi kan. So, sebab apa kena ikut makhraj? Sebab dia adalah huruf yang tebal. Huruf tebal dia kena ikut makhraj. So, kharaja, tempat keluar dia. Okey. Okay, tempat keluar dia adalah dekat hujung lidah juga. Hujung lidah pergi mana? Hujung lidah pergi dekat lidah dia. Pergi mana? Pergi bawah. Gusi bawah. Okey, sahabat Quran. Seterusnya sahabat Quran, kita lanjutkan kita punya pembelajaran kita dengan sad sukun. Bacaan sukun. Baik. Okey, so ta baris atas akan menghasilkan bunyi ta. Baik, seterusnya sad mati. Sahabat Quran, ambil pangkal hurufnya ikut makhraj huruf, kena tebalkan dia. Kat sini taus. Okey, sahabat Quran. Baik, suka saya nak tekankan kat sini sahabat Quran. Okey, untuk huruf sad, bila mana mati ataupun kita nak tebalkan dia, jangan kita muncungkan bibir ya. Yang ni kerap berlaku dekat masyarakat kita. Nak dapatkan ketebalan huruf sad, dia muncungkan bibir. Taus. Tak perlu muncungkan bibir sahabat Quran. Just sedikit sahaja taus. Jangan taus. Okey, hati-hati. Boleh sahabat Quran yang saya muliakan kerana Allah. Okey, itu dia bacaan sukun. Ada soalan? Okey.
Boleh. Setakat ni ada question. Sod tak perlu munculkan bibir. Hanya munculkan bibir bila mana adanya baris hadapan sahaja. Okey. Baik, seterusnya sahabat Quran, kita tengok pula kepada bacaan sabdu. Bacaan sabdu bila mana bacaan sabdu adanya simbol W
Okey, alhamdulillah, syukur nikmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta maaf sahabat Quran. Okey, masalah line yang tak dapat dibendung. Okey, baik sahabat Quran, saya mulakan kerana Allah, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana anda sudi kekal istiqamah dengan Al-Quran, kekal istiqamah dengan kami walaupun ada masalah yang tak dapat dielakkan. Baik, sahabat Al-Quran, saya mulakan kerana Allah. Jom kita nak repair terus kepada surah Al-Fatihah dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 yang mana adanya huruf sad, adanya huruf sad. Baik, sahabat Al-Quran yang saya muliakan kerana Allah, tengok dulu dekat slideshow di hadapan anda, adanya huruf sad dekat ayat yang ke-6. Okey, nasira, jangan muncungkan mulut, nasira, jangan. Okey, elakkan. Okey, kalau boleh tebalkan sahaja. Macam mana nak tebalkan? Kalau boleh anda rasa pipi anda dia macam ada kembung. Dia akan dapat rasa kekembungan pipi anda. Itulah dia huruf sad yang tebal. Ihdinas siratal mustaqim. Okey, seterusnya ayat 7. Siratal ladzi. Ulang balik ayat 7. Sirata, pastikan baris bawah senyum. Siratal ladzina an'amta alaihim. Okey, sirata. Okey, alhamdulillah. Boleh tetap sabar. Terima kasih sahabat Quran yang sama-sama kekal istiqamah. Okey, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Baik, sahabat Al-Quran yang dimuliakan kerana Allah, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, tengok dekat surah Al-Asr. Okey, sebagai contoh surah Al-Asr. Okey, wal 'asr. Dekat situ ada huruf sad. Tenang. Tutup mic. Okey, alhamdulillah, syukur nikmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik sahabat Quran. Okey. Seminar ni agak kelakar sikit, tak ada masalah insya-Allah. Okey, baik. Inilah namanya ujian Allah SWT pada pagi hari ini. Doa sama-sama pada Allah. Allahumma yassir wa tu'assir wa tami khair. Moga-moga Allah permudahkan urusan kita. Baik, sambung. Jom kita tengok balik pada surah Al-Asr. Kita nak repair dekat sebutan huruf sad. Dekat huruf sad kita nak repair sama-sama. Ayat yang pertama dah ada dah sahabat Quran. Wal 'asr. Asr. Jangan asr. Asr. Tu jangan. Itu huruf sin. Sad dia ada ketebalan dia. Contoh dekat ayat yang kedua ni anda boleh tengok. Khusr. Itu huruf sin. Jangan pula yang ditukar sad pula. Khusr. Khusr. Jangan. Khusr. Huruf sin senyum. Nipis. Okey, huruf sin dengan sad beza dia. Sin nipis. Sad tebal. Okey, alhamdulillah. Okey. Kak Juli Zakaria kata apa? Sagi Ustaz Adam kena duduk tepi jalan. Yang tu special case. Baik, sahabat Al-Quran yang saya muliakan. Jom tengok pula dekat ayat yang ketiga. Baik, insyaAllah. Ayat yang ketiga sahabat Al-Quran. Tengok. Illal ladhina amanu wa amilus lussa. Dekat situ adanya huruf sad. Wa amilus salihat.
Okey, tengok pula seterusnya watawasau tebalkan huruf sad tebalkan huruf sad watawasau bis sabr. Okey, alhamdulillah. Baik. Okey. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sahabat Quran. So ini juga latihan untuk anda sahabat Quran. Okey. Baik. Ini latihan untuk kita semua repair sahabat Quran, sama macam yang tadi awal-awal tadi huruf ta ti tu tu. Okey. So ini juga makhraj yang anda boleh praktikalkan dekat rumah bersama keluarga anda. Okey. Rentak dia macam mana? Saya bagi sekali lagi rentak dia. Okey. Huruf zai. Okey, tengok. Za zi zu baz zu zan zani zaz na minal muz ni mazi zan zani za. InsyaAllah kita semua sama-sama insyaAllah. Sama-sama Okay, ramai-ramai sama-sama insyaAllah. Ayo. Ustaz Din, Ustaz Wan sekali. Jom insyaAllah. Sedia? 1, 2, go. Zazi zubaz zuzan zani zaz na minal muz ni mazizan zani za. Cantik sobat, cantik. Alhamdulillah. Okey, setakat itu saja untuk bahagian yang kedua insyaAllah. Seterusnya kita kembalikan kepada moderator insyaAllah. Tafadhal mashkura. Okey, alhamdulillah. Okey. Okey, baik tuan-tuan. Alhamdulillah. Okey, bersyukur kita ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah izinkan kita semua yang bersama-sama dengan kita untuk Minta mau gerak. terus istiqamah. Okey, terus istiqamah walaupun kita dilanda. Okey, walaupun kita kata apa menerima sedikit musibah. Okey, menerima sedikit musibah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan hati kita, kuatkan iman kita. Alhamdulillah 622 orang bersama dengan kita. Anda semua memang hebat, anda semua memang cekal. Okey, tuan-tuan, nak dapat orang kata apa, nak dapat perasaan ataupun sifat cekal ni bukan mudah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, terus bersabar, terus tunggu. Okay, terus tunggu dengan kami. Okay, walaupun kadang-kadang background belakang kami ni macam-macam background dah duduk dah. Alhamdulillah, tak mengapa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kefahaman untuk pembelajaran pada hari ini buat ibu ayah abang kakak semua. Alhamdulillah. Okay, baik, insyaAllah. Jadi jam sekarang pun dah menunjukkan 12. Okey, pukul 12. Saya yakin ramai di antara orang kata apa, sahabat-sahabat kita ni nak orang kata apa, nak masuk. Okey, cuti. Okey, tapi tak mengapa, insya-Allah tuan-tuan. Ada satu lagi topik. Okey, sebelum tu saya nak tanyakan orang kata apa? Quiz. Soalan. Okey, quiz. Okey, untuk rakan yang seterusnya, untuk sahabat-sahabat yang seterusnya. Okey. Soalan yang seterusnya berbunyi. Okey, tuan-tuan semua get ready, sediakan pen dan juga buku catatan untuk tuan-tuan salin soalan ni dan dapatkan jawapan dengan kadar segera. Apakah Ustaz Adam dah maklumkan benda ni? Okey, tuan-tuan sila dengarkan baik-baik soalan saya. Apakah yang dimaksudkan dengan safir? Okey, apakah yang dimaksudkan dengan safir? Tuan-tuan, tinggalkan jawapan anda dalam ruangan komen. InsyaAllah pihak kami akan orang kata apa, detect nama anda. Okey, anda yang pertama kita akan listkan nama anda sebagai pemenang, insyaAllah. Baik tuan-tuan, jom tanpa melengahkan masa kita nak pergi untuk sesi yang seterusnya. Okey, sekejap saja. Kemudian insyaAllah, okay, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan kata apa, kurniakan, permudahkan urusan kita hari ini, insyaAllah. Doakan buat kami di tim di sini kata apa, dapat uruskan, okay, dapat kata apa, handle okay, sebarang masalah yang terjadi, insyaAllah. Baik, jadi Ustaz Adam, okay, kita nak pergi. Kita pun dah settle dengan hujung lidah bersentuhan dengan gusi gigi gunting sebelah atas. Kita pun dah dapat bahagian hujung lidah bersentuhan dengan gusi gigi gunting sebelah bawah. Sekarang ni tuan-tuan, okay, kita nak pergi ke topik yang seterusnya, iaitu kata apa, di antara dua gigi gunting ni, okay, hujung lidah akan bersentuhan dengan dua gigi gunting. Jadi kita nak tahu apakah huruf
dan bagaimanakah cara sebutannya Ustaz? Okey, mohon penjelasan lebih lanjut daripada Ustaz Adam insya-Allah. Falyatafaddal mashkura. Alhamdulillah, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Syazwan Nuladina Amanu. Okey, baik. Komen Ustaz Kak Zaidah. Ustaz Adam muka seri-seri. Siapa sekarang pengantin baru? Baik, Kak Zaidah, pengantin baru sebelah saya Kak Zaidah. Jangan salah faham Saya pengantin lama. Okey, alhamdulillah. Baik, sahabat Al-Quran yang saya muliakan kerana Allah SWT. So, hujung lidah kita dah bahas dua bahagian hujung lidah. Hujung lidah yang pertama bahagian atas, okey, sentuh gusi atas. Yang bahagian kedua hujung lidah sentuh gusi bawah. Sekarang ni kita akan bahaskan hujung lidah keluarkan sedikit di antara gigi atas dan gigi bawah. Okey, mudah bicara di antara gigi gunting gigi gunting. Okey. Sebab Al-Quran yang saya muliakan kerana Allah. Okey. So sekarang ni ada 3 lagi huruf yang bermain dengan hujung lidah keluarnya sedikit di antara gigi atas dan gigi bawah. Okey. So sahabat Quran, di sini adanya huruf sa. Okey, adanya huruf sa, zal dan juga dha. Okey sahabat Quran. Sa, zal, dha. Okey, boleh sahabat Quran. Okey, tuan-tuan dan puan. Okey, tuan-tuan dan puan. Okey, huruf sa. Okey, keluarkannya di hujung lidah. Baik, bisu 1000 bahasa Ustaz. Tak buka. Okey, sahabat Quran. Ustaz cakap seorang-seorang, minta maaf sahabat Quran. Okey, baik. Ada masalah. Okey, baik, insya-Allah. Okey, jom sambung. So, huruf sa dia bermain dengan hujung lidah, keluarkan sedikit di antara gigi gunting. So ulang balik lah sahabat Quran. Lagi bilang ni. Okey, tak apalah, malas dah. Okey, baik, so terusnya sahabat Quran. So, ada orang tanya, kenapa namanya gunting? So, saya ulang balik. Saya dah abang tadi dengan Ustaz Wan. So, kenapa nama dia gunting? Sebab dia lah memotong makanan. Gigi atas, gigi bawah dia lah fungsi memotong makanan. So, nama dia gigi gunting. Mudah bicara lah. Baik, sahabat Quran. So, hujung lidah keluarkan di antara gigi atas dan gigi bawah huruf sa. Okey, jom ramai-ramai cuba sebut sa. Sa. Okey, boleh. Jom. Seterusnya kita tengok pula tentang bacaan sukun. Okey. Baik, alhamdulillah. Jenuh gelap. Okey, alhamdulillah. So, tengok bacaan sukun mim. Okey, kita bagi contoh untuk huruf mim Mim baris bawah menghasilkan bunyi mim. Mim pula. Mim baris bawah menghasilkan bunyi mi. Gitu. Okey, mi.
Baik, bertemu pula dengan huruf sa mati. Sa yang ada tanda sukun. Okey. So keluarkan mith. Okey, so Quran. Okey. Boleh. So macam tadilah Ustaz Wan. Ya. Okey, keluarkan sedikit hujung lidah, kan? Ada yang tertanya-tanya. Saya yakin ada yang tertanya-tanya. Hujung lidah ni keluarkan semua ke? Jawabnya boleh. Kalau kata nak jadi joker lah. Okey, tak boleh sahabat Quran. Bila mana pastikan anda kena jelas. Hujung lidah keluarkan sedikit sahaja. Okey, keluarkan sedikit sahaja, jangan keluarkan banyak-banyak. That's why saya kata awal-awal tadi, dalam Al-Quran dia ambil syarat sahaja, bukan melampau-lampau. Jangan berlebihan. Melampau macam ayat kasar sikit kan. Berlebihan. Terima kasih Ustaz Wan. Jangan berlebih-lebihan. Lebih-lebihan. Okey, insya-Allah. So, dekat sini sama juga mith. Jangan keluarkan melampau. Lebih-lebih. Baik, mith. Baik, seterusnya sahabat Al-Quran yang saya muliakan kerana Allah. Okey, seterusnya kita tengok pula kepada bacaan sabdu. Bacaan sabdu untuk huruf tha. Okey. Apa dia bacaan sabdu tadi? Kita ulang balik. Bacaan sabdu adalah bacaan yang berganda. Okey, bacaan yang berganda. Baik, sahabat Quran. Bacaan untuk huruf tha. Jangan sampai terjelik Kak Norin. Betul. Alhamdulillah. Terima kasih. Jangan sampai terjelik. Baik. Mim baris bawah dia menghasilkan bunyi mi. Huruf tha ada bacaan sabdu. So baris depan keluarkan huruf tha ni jadi dua huruf. Tha yang pertama kita matikan dia, letak tanda sukun. Seterusnya tha yang kedua kita letak baris hadapan, ikut baris yang asalnya tadi. Okey, so jawapan dia kita gabungkan dia jadi mithu. Ustaz tunjukkan lebih. Boleh? Jelaslah di paparan. Boleh. Supaya Okey. para penonton dapat tengok. Okey, nampak tak? Dulu tu. Mithu. Okey, alhamdulillah. So keluarkan lidah kita mithu. Gitu. Jangan terjelik. Betul kata Kak Nori tadi, jangan sampai terjelik. Jelik jadi jangan. Jadi pelik lain cerita nah Al-Quran dia jadi pelik, jadi aneh. So keluarkan sedikit sahaja. Tak jadi joker. Saya tak mau jadi joker. Okey, sahabat Quran. So hati-hati bila mana kita nak menzahirkan sesuatu huruf. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey. Seterusnya sahabat Al-Quran saya muliakan. Keluar banyak-banyak nanti kena gunting. Hati-hati. Baik, sahabat Quran, jom kita tengok pula pada contoh lafaz niat solat maghrib. Ini kita bagi contoh sahabat Quran. So ini contoh dia. Dekat thalatha. Sa. Pastikan keluarkan sedikit sahaja lidah anda, jangan keluar yang berlebih-lebihan. Hati-hati sahabat Quran. Okey, baik, alhamdulillah. Seterusnya. Okey. Jom. Kita tengok pula dekat contoh dekat lafaz lafaz iftitah, bacaan doa iftitah. Okey, kat sini pun ada juga kathira. Walhamdulillahi kathira. Kasi. Jangan kasi. Kasi tu huruf sin. Okey, lain. Dia kena keluarkan sedikit lidah kita di antara gigi gunting kita, gigi atas dan gigi bawah. Okey, alhamdulillah. Baik, seterusnya kita tengok pula pada surah Al-Kautsar. Ini contohlah. Okey, ayat yang pertama. Inna a'tainakal kautsar. Okey, keluarkan sedikit sahaja. Boleh? Okey, seterusnya kita lanjutkan kepada huruf yang kedua dalam perbahasan sekarang ni, hujung lidah keluarkan sedikit di antara gigi gunting. Huruf yang kedua adalah huruf zal. Okey, baik. Seterusnya huruf zal adalah huruf yang kedua sahabat Quran. Okey, jom tengok huruf zal. Tadi tu ada beza dia dengan huruf zai sahabat Quran. Tadi huruf zai bentuk macam pisang. Yang ni huruf zal bentuk macam huruf dal tadi. Si terbalik tu. Okey. Cuma yang di sini dal ni ada satu titik ke atas. So dia jadi zal. Okey, ini huruf zal. Baik. Alhamdulillah. So huruf zal dalam ejaan tulisan Melayu dia adalah D-Z-A-L. Zal. Okey, keluarkan lidah sedikit sahaja.
Zal. Ya, zal. Boleh. Sebab Al-Quran saya muliakan. Okey, seterusnya. Pangkal huruf ikut makhraj. Makhraj kat mana? Keluarkan hujung lidah sedikit sahaja. Sahabat Quran. Baik. Okey, lanjut. Kita tengok pada bacaan sukun pula. Bacaan sukun. Mim baris bawah. Mi. Zal mati. Ada bunyi z tu. Okey. So, kita gabungkan dia jadi miz. 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 Keluarkan lidah sedikit. Miz. Okey, jom ramai-ramai kita baca sama-sama. Sedia? 1, 2, go. Miz. Miz. Alhamdulillah. Okey, boleh? Syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya kita tengok pula kepada bacaan sabdu. Okey, alhamdulillah. Baik, bacaan sabdu sahabat Quran. Tengok di sini mim baris bawah. Okey, mi. So dekat sini huruf zal yang ada tanda sabdu. Huruf zal inilah yang kita keluarkan jadi 2. Bacaan dia berganda. Keluarkan huruf zal jadi 2. So huruf zal yang pertama kita matikan dia. Matikan dia macam bacaan tadi. Miz, keluarkan lidah sedikit. Dan kita tambahkan zal baris atas. Okey, sebab apa baris atas? Sebab dia ikut Allahumma salli ala Muhammad, dia ikut huruf asalnya. So jadinya mizza. Mizza. Jangan melebih-lebih pula. Mizza. Lain. Lama lidah tu duduk lah. Lama lidah duduk. Jangan parking lama-lama. Parking sekejap je. Mudah bicara, parking sebentar saja. Sementara. Jangan parking lama-lama. Okey. Alhamdulillah. Baik. Seterusnya sahabat Al-Quran yang saya muliakan kerana Allah. Okey, jom kita tengok contoh dekat doa iftitah. Dekat sini. Wabidha. Wabidha. Za. Okey. Wabidhalika. Wabidhalika. Okey, pastikan jangan wabiza za itu huruf zai. Maksudnya dia tak ada bunyi z tu tak ada z tak ada. Wabiza za tak ada. Dia za, dia lebih pedo. Gitu. Okey, alhamdulillah. Boleh Al-Quran insya-Allah. Okey, ada soalan setakat ni? Okey, boleh alhamdulillah. Okey, kalau ada soalan mohon bagi tahu nah. Okey, seterusnya ayat yang ke-7 insya-Allah. Ayat yang ke-7 dalam surah Al-Fatihah ada juga huruf zal. Okey, siratal ladzi zi ada bunyi tu. Okey, keluarkan sedikit lidah di antara gigi gunting kita. Nah, siratal ladzina an'amta alaihim sebagai contoh. Boleh sahabat Quran? Okey. Boleh, dah ramai nak memasak dah tu. Alhamdulillah. Tak lama dah. Kejap lagi nak habis dah. Tak lama dah. Baik, seterusnya sahabat Quran. Tengok huruf dha. Huruf dha. Baik, sahabat Al-Quran yang saya muliakan kerana Allah Subhanahu wa taala. Huruf dha dia macam sama sebiji dengan huruf ta. Cuma dia ada satu titik. Itu yang membezakan. Huruf ta tak ada titik. Huruf dha ada titik. Ada satu perut, ada satu tiang, ada satu titik. Inilah bentuk huruf dha. Baik, nama dalam tulisan Melayu ataupun tulisan Rumi DZO. Macam Tuan Zul, TZO. Masya Allah. Okey, sahabat Quran yang dimuliakan kerana Allah. Baik, so dha. Pangkal hurufnya dekat mana? Pangkal hurufnya ikut makhraj juga. Makhrajnya kat mana? Keluarkan hujung lidah anda sedikit sahaja, keluarkan di antara gigi atas dan gigi bawah. Boleh sahabat Quran? So, okey, alhamdulillah. InsyaAllah hujung nanti. Okey, baik. Sahabat Al-Quran yang saya muliakan kerana Allah. So, huruf dha. Okey, jom kita training sama-sama huruf dha. Jom. Kita training sama-sama. Okey? Kesian Ustaz Din pun dah ngantuk dah tu. Baik, jom kita training sama-sama insyaAllah. 1, 2, go. Dha. Sekali lagi. Dha. Ulang. Dha. Mantap. Okey, jom. Seterusnya sahabat Al-Quran, kita tengok pula dha yang disukunkan, yang dimatikan. Baik sahabat Quran, bacaan sukun untuk huruf dha mati. Okey. So dekat sini kita bagi contoh sin baris hadapan. Sin baris hadapan menghasilkan bunyi su. Tengok kat nombor 1 ni SU su.
Dha mati, ikut makhraj dia. Dia ada bunyi itulah. Okey, kita gabungkan dia. Okay, so dia akan baca jadi dia akan jadi sudh. Sudh gitu. Okey, sudh. SUDZ ni. Kalau kata ikut Rumi dia SUDZ. Sudh. Keluarkan sedikit lidah di antara gigi gunting kita. Alhamdulillah. Boleh? Okey. Seterusnya sahabat Quran yang saya muliakan, kita tengok pula bacaan sabdu. Bacaan sabdu, macam tadi kita ulang, bacaan sabdu dia ada dua bacaan ataupun bacaan berganda. Okey. So dekat sini adalah huruf dha yang ada tanda sabdu. Huruf dha kita keluarkan jadi dua. Dha yang pertama kita matikan dia. So dha yang kedua kita ikut baris asal. Dha yang pertama matikan, dha yang kedua ikut baris asal. So jadilah sudza. Okey, jadilah sudza. Sudza. Gitu. Boleh sahabat Quran? Okey, tebalkan sedikit huruf dha tu. Sahabat Quran. So huruf dha adalah huruf tebal. Huruf dha adalah huruf yang tebal. Sama juga dengan ta dan juga sad tadi. Tebalkan huruf mereka ni. Sudza, tebalkan. Macam mana nak tahu tebal? Saya bagi satu tips sahabat Quran. Macam mana kita nak tahu huruf itu kita nak tebalkan dia? Macam mana kita nak tebalkan sesuatu huruf itu? Kembungkan sedikit pipi. Kembungkan sedikit pipi, insya-Allah dapatlah ketebalannya. Okey. Sudza, sudza, dapatlah sedikit ketebalan. Bila mana anda kembungkan sedikit pipi anda. Okey? Boleh? Susahlah nak sebut ustaz. Training. Itu kata training make it perfect. Tu dia speaking English. Jarang-jarang dengar saya speaking kan. Alhamdulillah. So, Ustaz Wan, so kita nak kata mudah bicara lah Wan. Bukan hari ni kita belajar, hari ni terus mahir. Betul. Quran ni satu special dia. Okey, dalam Al-Quran ni dia perlukan kesungguhan. Dia perlukan pengorbanan. Dia perlukan orang kata apa? Istiqamah. Kalau tak ada istiqamah takkan dapat lah. Imam Syafi'i kata belajar tu kena ambil masa yang banyak. Masa yang lama. Kita lagi boleh. InsyaAllah tak apa. Kita selit. Okey, alhamdulillah. So sahabat Quran, jangan kata susah lah nak sebut hari ni, susah lah. Training make it perfect. Dapat rasa kembung tu pun dah cantik dah. Rasa ketebalan ni. InsyaAllah. Baik. Abadikan dia. Okey, seterusnya. Kita tengok pada niat solat. Lafaz niat solat zuhur. InsyaAllah. Dekat sini ada tulis fardadh. Dua-dua huruf tebal Ustaz oi. Okey, training make it perfect. InsyaAllah. Boleh? Sahabat Al-Quran. Okey, seterusnya sahabat Al-Quran yang saya muliakan kerana Allah. Okey. Kita lajak kepada surah ayat kursi. Ayat kursi. Dekat sini kita tengok pada hujung-hujung tu, okey, ayat kursi orang kata apa waqaf yang ke-8 dan waqaf yang ke-9. Okey, sahabat Quran. So dekat sini adanya huruf dha mati, dha yang berbaris hadapan dan juga baris bawah. Dekat sini contoh wala yauduhu hifdhuhu dhuhu. Okey, alhamdulillah. Okey, hifdhu. Okey, tebalkan dia sambil muncungkan mulut. Sebab apa kena muncungkan mulut? Sebab dia berbaris hadapan. Boleh? Sebab Al-Quran. Seterusnya, okey, tengok yang waqaf yang ke-9 ayat kursi. Wa huwal aliyyul azim. Azim. Tebalkan huruf dha tu. Okey, alhamdulillah. Baik, berikutnya inilah dia praktikal kita, latihan untuk kita buat di rumah bersama keluarga. Pastikan anda training make it perfect. Jangan kita bagi kosong saja, tak buat dah. Hari ni habislah. Macam tu bila mana nak dapat kan? So training kat rumah kena ada latihan. Kita bagi, anda kena usaha sendiri. Anda kena usaha. InsyaAllah Allah akan bagi dekat kita. So dekat sini contoh ada 3. Okay, kita tengok
Kita ambil huruf zal lah. Kita ambil huruf zal. Okay, tengok. Jom. Saya baca dahulu. Za, zi, zu, baz, zu, zan, zani, zaz, na, minal, muz, ni, mazi, zan, zani, za. Gitu. Boleh soal Quran? Jom ramai-ramai sekali Ustaz Wan. Ustaz Din. 1, 2, go. Za, zi, zu, baz, zu, zan, zani, zaz, na, minal, muz, ni, mazi, zan, zani, za. Alhamdulillah. Syukur nikmat. So, yang lain pastikan kita buat training dekat rumah. Kalau ada soalan terus tanya. Nas Al-Quran insya-Allah. Wallahu alam, saya pulangkan kembali kepada Ustaz Wan. Okey. Mana? Allah. Okey, baik, alhamdulillah. Okey. 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 Boleh. Silap. Sikit. Okey. Okey, baik, alhamdulillah. Okey. Okey, jutaan terima kasih saya nak ucapkan kepada Ustaz Adam. Alhamdulillah. Dan juga jutaan tahniah saya ucapkan buat anda semua yang terus istiqamah bersama dengan kami. Alhamdulillah, jam pun menunjukkan 12.30 tengah hari. Alhamdulillah. Jadi anda masih lagi kekal, Allah masih lagi beri kesabaran. Tadi kalau kita perasan tadi, kalau kita bersama tadi, okey, kita hadapi macam-macam dugaan, suara tak ada, sat lagi orang kata apa, dengar pula line pula, ni masalah. Okey, tuan-tuan terus duduk dan terus tunggu kami. Alhamdulillah, hanya Allah saja yang akan membalas atas berkat kesabaran tuan-tuan perempuan, insya-Allah. Jadi harapan kami insya-Allah mudah-mudahan ibu ayah, abang kakak semua, keluarga Main Mengaji dapat sama-sama teruskan okey, support kita punya program-program yang akan kita jalankan. Insya-Allah hari ini kita baru sahaja orang kata apa, bersama-sama dalam seminar huruf lidah part 1 ataupun bahagian yang pertama. Jadi insya-Allah tuan-tuan, ini bermakna seminar ini akan ada sambungan. Jadi tuan-tuan insya-Allah okey, terus ikuti kita punya orang kata apa, program-program yang akan dijalankan di mymengaji.com. Tuan-tuan boleh tengok di ruangan pin komen, kita ada sediakan link, okey, link 3 Ustaz Din, link 3 ya, di ruangan pin komen tu. Tuan-tuan, dekat situ kita bawakan kepada tuan-tuan nak sertai kelas. Okey, sertai kelas Al-Quran. Tuan-tuan rasa macam, ya Allah, seronoknya belajar huruf bersama dengan guru Main Mengaji. Okey, tuan-tuan, kami di sini, okey, macam mana pengajaran ataupun pembelajaran yang dibawakan oleh Ustaz Adam, macam tu yang kita bawakan dalam kelas Al-Quran kita, tuan-tuan. Okey, insya-Allah untuk ketahui lebih lanjut, tuan-tuan tekan saja link yang tertera di ruangan pin komen. Okey, tuan-tuan boleh buat pendaftaran, insya-Allah. Kami di sini sangat-sangat kita sangat-sangat supporting, insya-Allah. Okey, kita belajar pun tak serius. Okey, kalau salah tak perlu orang kata apa? Ngakulah. Kita tak perlu mengaku. Itu yang kita bawakan. Kita nak bagi semua orang dalam diri dia nak belajar Al-Quran tapi tidak ada rasa segan. Jadi insya-Allah tuan-tuan, lawati link 3 sekarang insya-Allah untuk ketahui produk yang kita sediakan buat tuan-tuan, untuk ketahui kelas-kelas Al-Quran yang kita tawarkan buat tuan-tuan, untuk ketahui program-program yang kita jalankan secara harian, mingguan dan juga bulanan, insya-Allah. Okey. Jadi dekat sini kita nak maklumkan. Okey. Jadi Ustaz Wan bila cakap, dia akan tepati apa yang dia cakap, apa yang dia janjikan, iaitu kita nak senaraikan pemenang. Okey, Ustaz Adam. Okey, ramai yang jawab soalan yang Ustaz Adam bagi tadi. Yang Ustaz Adam ajar tadi. Soalan saya bagi. Yang bagi ilmu sepenuhnya hari ini adalah Ustaz Adam. Nampak muka pun orang kata apa, sabar banyak ni. Okey, kami orang kata apa, sabar yang tinggi. Alhamdulillah. Okey, Ustaz Adam terus kekal. Okey, jadi insya-Allah pemenang untuk soalan yang pertama namanya adalah Puan Ruzlinda Wan Cik. Alhamdulillah, beri tepukan. InsyaAllah saya nak minta semua ibu ayah abang kakak semua, okey, kita beri tepukan. Okey, emoji lah.
tepuk pun boleh juga. Okey, Ustaz Adam. Ustaz Adam pun meraihkan pemenang kita yang pertama. Pemenang kita yang kedua adalah Ulang balik. pemenang yang pertama Ustaz Adam minta ulang. Okey, nak dengar. Nama pemenang yang pertama adalah Ruzlinda, Puan Ruzlinda Wanci. Ada tak kat sini? Okey. Kalau tak ada. Jadi angkat tangan sikit Ustaz Puan Ruzlinda. Ada tak bersama dengan kita? Alhamdulillah. Luar biasanya, insya-Allah boleh join lagi. Boleh join lagi lain kali. Santai-santai je, mantap. Terima kasih Ustaz Adam dan Ustaz Syazwan. Alhamdulillah. Okey, baik, yang seterusnya pemenang untuk soalan yang kedua adalah Encik Encik Muhammad Igani. Alhamdulillah, tahniah saya ucapkan. Okey, buat pemenang-pemenang. Okey, saya kata apa, wakil daripada tim yang ngaji, okey, mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Adam selaku kita punya panel pada hari ini. Alhamdulillah, beliau kongsi sangat banyak ilmu berkaitan dengan kata apa, huruf-huruf yang datang daripada bahagian lidah, bahagian hujung lidah. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Okey, jom sama-sama kita kata apa, beri tepukan yang gemuruh kepada Ustaz Adam. Okey, kongsi emoji lah, kongsi emoji. Okey, insya-Allah. Okey, baik, alhamdulillah. Jadi sebelum kita tutup kita punya